ahli kitab. Kafir ahli kitab ni kafir yang asal keturunan keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Dia berpegang kepada kitab asal, tu dipanggil kafirah kitabiah. Dia berpegang kepada kitab asal, kitab yang diturunkan kepada Nabi Yaqub. Tu keturunan Nabi Yaqub. Dan keturunan dia ini dia jaga silsilah dia, kita dah sebut acak kali sebelum daripada ni. Dia jaga keturunan dia tak berkahwin dengan kafir lain. Sama-sama dia je. Dia berkahwin pun dengan kafir kitabi. Kafirah ni, kafir perempuan ni, kafirah kita panggil. Kafir, dia berkahwin dengan kafir ahli kitab juga. Dia tak berkahwin dengan kafir yang Kristian ataupun Hindu, Buddha dan sebagainya. Kristian hari ni itu dia dah ubah dia punya ajaran asal Nabi Nabi Isa. Dia dah ubah. Itu tidak boleh dipanggil ahli kitab. Ahli kitab ni dia berpegang dengan kitab asal. Dia berpegang dengan kitab Zabur. Dia berpegang dengan kitab Injil. Dia berpegang dengan kitab satu lagi apa? Zabur, Injil, Taurah. Dia berpegang dengan Taurah. Ini dipanggil kitab asal. Kitab yang tidak diubah. Ajaran yang tidak diubah. Dan mereka juga berkahwin sesama ahli kitab. Maka ahli kitab ini mengikut peraturan Nabi kita ataupun perundangan Islam, maka sah lelaki yang Islam berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Kita biasa bertemu dalam kitab fiqh bab ibadah, kitab terutama kitab Matla'ul Badrain, sah makan makanan ataupun binatang yang disembelih oleh ahli kitab. Inilah maksud dia. Ahli kitab dia sembelih binatang, sah. Tak perlu kita tak jadi bangkai. Binatang yang disembelih oleh ahli kitab tak jadi bangkai. Boleh kita sah kita makan. Dan juga kalaulah perempuan ahli kitab, maka boleh berkahwin dengan lelaki Islam. Adapun perempuan muslimah, dia tidak sah berkahwin dengan lelaki ahli kitab. Dia terbalik. Tidak sebaliknya. Peruntukan undang-undang Nabi kita hanya sah berkahwin dengan perempuan ahli kitab saja. Baik. Isu dia kafir, maka hendaklah suaminya menyuruh isterinya itu mandi. Niat, suruh dia mandi dan suruh niat. Jangan suruh mandi saja. Mandi saja macam kita suruh anak kita mandilah. Tak ada beza lah dengan mandi syarak. Kita pun suruh mandi, itu mandi adat. Balik sekolah mandi dulu. Nak pergi sekolah mandi dulu. Nak keluar rumah kena mandi dulu. Itu dia panggil mandi yang adi. Mandi yang menjadi adat saja. Mandi, niat. Suruh dia niat. Niat apa? Mengangkat hadas haid atau nifas. Ataupun boleh sebut mengangkat hadas besar. Nascaya, jawab bagi jika isteri kafir yang sah berkahwin dengan dia, nascaya memadalah niatnya, niat isteri kafir itu sah. Kenapa sah? Kerana membeza jua. Kerana niat itu untuk membezakan di antara mandi biasa dengan mandi ibadat. Ini pengecualian tuan-tuan. Ni kena ingat. Ini pengecualian. Kita kena ingat umum dulu. Secara umumnya peraturan dia panggil syarat sah niat ini, pertamanya Islam. Orang kafir tidak sah niat. Ini peraturan umum. Melainkan pengecualian ni, kes yang tertentu. Dia panggil kes yang terpencil, bukan semua. Secara umumnya syarat sah niat pertamanya mesti dia Islam. Orang kafir tidak sah niat. Orang kafir puasa dia niat tidak sah. Dia solat walaupun cantik solat dia,
Niat dia dah cantik, usalli fardal isya arba'ah. Kita tengok rokok dia cantik, bacaan Fatihah dia cantik, iktidal dia cantik, tahiyat dia cantik, semua mengikut terma dan syarat dalam protokol sembahyang. Tapi tidak sah. Kenapa? Kerana syarat Allah nak terima ibadat ni mesti dia Islam. Islam pula bukan Islam pada IC, bukan Islam atas kertas, tidak. Dia panggil Islam bil fi'li. Islam secara realiti ni di sisi Allah Taala kita tak tahu. Tu kena jaga imam, kena mengaji ciri ketuhanan supaya orang panggil dari sudut realiti kita di sisi Allah memang Islam sungguh. Bukan zahir saja. Nak tahu realiti dengan zahir ni orang tak nampak. Sebab iman duduk dalam hati, kita tak tahu pegangan orang. Tapi realitinya Allah tahu. Apa pegangan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu realiti. Jadi Allah nak terima ibadat mesti realitinya Islam. Yang pertama. Yang kedua, syarat yang keduanya ialah mumayyiz. Batu orang yang belum mumayyiz, ibadatnya tidak diterima dan tak wajib lagi kita suruh dia mendirikan sembahyang kalau dia belum mumayyiz. Umur baru 4 tahun, tak wajib suruh dia lagi. Tapi meningkat umur 6 tahun ataupun 7 tahun dah mumayyiz, wajib bapaknya menyuruh mendirikan solat, wajib bapaknya suruh latih puasa, dan niat dia tu sah mumayyiz. Batu umur 7 tahun bertanya, Ustaz, kami ni panggil imam tahfiz, dah jadi trend dah hari ni. Imam tahfiz umur 12. Kami tanya dia, adik ni umur 12 dah balik dah? Belum. Tak balik lagi, tapi nak jadi imam. Maksudnya tuan-puan, apabila dia tak balik, dia status dia mumayyiz. Walaupun dia ni hebat bacaan dia, tapi dia tak balik. Apabila dia tak balik, fasal sebelum balik dinamakan mumayyiz. Kanak-kanak ada dua. Kanak-kanak yang belum mumayyiz, kanak-kanak yang dah mumayyiz. Maka orang tanya, boleh tak kami nak follow dia jadi imam? Bacaan dia cantik, sembahyang dia kita tengok cantik, dia belajar. Maka jawab dia, sah kita ikut dia sembahyang. Kenapa? Kerana syarat sah ibadat mumayyiz. Niat dia sah walaupun dia ni belum mumayyiz. Umur 12 tak mimpi lagi. Jadi belum mumayyiz, dah mumayyiz. Cuma isu dia tuan-puan, isu dari segi afdal ataupun tidak. Itu kena belajar fiqh lah, kita nak tahu ranking. Kalau basicnya boleh ikutlah. Bolehlah jadikan dia sebagai imam. Tetapi afdalnya kita ambil orang yang dah balik. Ini dari sudut pemilihan imam lah. Kenapa? Kerana ada isu mumayyiz sah, tetapi dia tidak boleh menanggung Fatihah makmum yang masbuk. Itu bahaya. Kalau makmum datang masbuk, makmum tak tahu dia balik ke tidak, makmum tak akan tambah rakaat. Kerana masbuk ditanggung oleh imam. Sedangkan imam yang mumayyiz tidak boleh menanggung Fatihah makmum kerana dia tak balik lagi. Ini antara undang-undang yang kita kena tahu. Baik, apa poin yang kita nak sebut tuan-puan? Syarat sah niat umumnya dua, Islam dan mumayyiz. Ini umum asah lah. Kalau detail ada lagi. Syarat pengecualian yang kita nak sebut. Pertama, Islam itu umum. Pengecualian yang melainkan ada isu tertentu yang sah orang kafir niat. Apa dia? Ini antaranya. Iaitu di dalam kes perempuan kafir berkahwin dengan lelaki Islam, maka perempuan kafir itu kafir kitabi. Jangan silap faham pula. Jangan macam di Indonesia. Pancasila tu kan, dia kahwin Kristian dengan Islam. Kononnya Islam membenarkan berkahwin campur, yakni berkahwin dengan orang kafir. Ini silap faham. Bukan Kristian tetapi ahli kitab yang memegang yang berpegang kepada kitab ajaran Nabi Isa alaihi salam. Bukan Kristian yang telah diubah, tidak. Maka isu dia kafir ini tidak sah niat. Maka di sini sah niat bagi perempuan kafirah kitabiyah. Kenapa sah? Kerana darurah. Karena terpaksa ataupun mendesak
untuk dia dibenarkan jima' oleh suami dia. Kalaulah dia haid, dia tak mandi wajib, haram ke atas suami dia jima'. Nak membolehkan suami dia jima', maka kena mandi wajib. Nak mandi wajib kena niat, maka sah niat walaupun dia perempuan kafir. Ini pengecualian daripada syarat umum. Baik, settle. Kalaulah dia tak nak niat, tak nak niat. Dia kata niat buat apa? Saya kafir. Niat-niat ni. Dia tak nak niat. Mandi tak niat, tak jadi. Tak terangkat hadas. Apabila hadas tak terangkat, haram suami jima'. Suami tak boleh jima' selagi mana tak terangkat haid. Sebab tu antara kewajipan lelaki tuan-puan, sebelum berkahwin, kewajipan dia, ataupun sebelum dia jima', kewajipan sebelum dia jima', kena tahu isteri dia ni pandai ataupun tidak tata cara mandi wajib. Ini tanggungjawab lelaki. Sebab apa? Ada kaitan dengan dia. Kalaulah dia tak ajar isteri dia mandi wajib yang betul, mandi semua orang tahu mandi daripada kecil lagi. Kecil lagi kita suruh anak kita mandi, tak ajar apa mandi. Dia duduk tengok aja anak kita tengok daripada kecil, proses pembelajaran melalui praktikal. Dia tengok, oh mandi macam tu, ayah dia mandi, mak dia mandi macam tu. Dia pun mandi. Itu mandi di sisi kita. Maka kita kena ajar cara ataupun tata cara mandi wajib. Ini mandi di sisi syariat. Apabila sah dia mandi wajib, barulah sah kita, tak haram kita jima'. Itu kenapa wajib lelaki ajar isteri dia mandi. Yang ini tata cara mandi wajib. Kita akan belajar ada tajuk khusus. Syarat sah mandi ini. Ataupun dipanggil tata cara mandi. Mudah saja mandi ni. Niat. Dan yang keduanya, isalul ma' fi jamil badan. Pastikan seluruh kawasan badan itu kena air. Niat dan seluruh badan kena air. Maksudnya kawasan zahir. Kita kena tahu mana kawasan zahir, mana kawasan batin. Seluruh kawasan zahir itu terkena air ataupun sampah air, mengalir air, maka sah. Itu dinamakan mandi. Terangkatlah hadas. Baik, isu yang kedua. Kalaulah dia tak nak. Jika isterinya gila, sama aja kes. Isteri gila. Bukan boleh kita suruh dia niat. Orang gila tak sah niat. Jika isterinya gila ataupun kafir, ataupun kafir ahli kitab, bukan kafir Kristian dah, kafir ahli kitab yang enggan. Orang kafir ni ataupun orang gila ni yang enggan. Apa maksud enggan? Badal. Tiada mahu mandi haid dan nifas. Dia orang gila ni tak nak mandi haid dan nifas. Orang kafir ni tak nak mandi haid dan nifas. Dia tak nak mandi. Ataupun dia nak mandi tapi tak nak niat. Maka hendaklah suaminya mandi akan orang gila dan orang kafir. Maka suami dia kena mandikan dia. Jangan mandi saja. Serta niat mengangkat hadas yang besar daripadanya, jadi ganti daripadanya. Serta niat mengangkat hadas besar. Siapa niat ni? Bukan orang gila tu niat. Dia tak naklah dia tak nak niat lah. Dia enggan niat. Dia enggan dimandi. Dia tak nak mandi. Kena suami niat. Suami kena niat. Niat apa dia? Sahaja aku mengangkat hadas besar bagi isteri aku. Jadi ada dua isu. Dia jenis isu pengecualian ni kena ingat ni. Yang bab niat ni boleh orang lain niat. Antaranya suami boleh niat bagi pihak isterinya yang enggan, yang tak mau mandi wajib. Isteri suaminya boleh niat ganti ataupun niat bagi pihak isterinya yang enggan mandi, iaitu isteri yang kafir ataupun isteri yang gila. Isteri yang gila ni tuan-tuan, isteri dia gila, ada orang pelik, dia tak boleh dah ustaz berkahwin dengan orang gila. Laki tu tak boleh gilanya. Isteri gila tak apa, sah akad nikah. Tak terpaksa apabila dia gila, bukan maknanya apabila dia isteri gila
terpaksa nikah, tak boleh. Tak ada menjadi apa, tak jadi isu pun gila tu. Yang menjadi isunya apabila isteri gila boleh ke tak jima dia? Jawab dia boleh. Cuma ketika mana dia haid, lepas pada dia haid itu tak boleh jima. Haram jima dia sekiranya dia tak mandi. Lepas dia gila nak mandi macam mana? Ni isu boleh suami mandikan serta niat. Maka hendaklah suami mandi akan orang gila dan orang kafir yang enggan mandi itu, serta niat mengangkat hadas yang besar daripadanya, yakni ganti daripadanya. Cara contoh niat, sahaja aku mengangkat hadas besar bagi isteri aku. Tu. Jawab dia, nescaya nescaya sah niat suami dia tu. Suami dia niat mengangkat hadas bagi pihak isteri sah. Dan harus suami wati akan dia. Baru tak haram wati. Harus suami wati akan dia, akan orang gila yang dimandikan oleh suami dia. Orang gila yang haid, suami dia. Bila harus wati tu? Selepas mandi mengangkat hadas itu. Selepas mandi mengangkat hadas baru boleh wati. Wati suami, isteri yang gila yang tak nak mengangkat hadas ni, dan isteri kafirah ahli kitab yang tak nak mandi sah. Kenapa? Kerana haram diwati akan isterinya dan hambanya yang belum mandi mengangkat hadas. Haram sekiranya wati isteri dia ataupun hamba dia yang belum mengangkat hadas besar. Maksud apa? Maksudnya ada haid dan nifas. Ada haid dan nifas. Ini ada haid nifas, jangan bertukar dengan hadas jima'. Jima' tak apa. Jima' lepas jima' kan jadi hadas. Maksudnya lepas kita berjima' jadi hadas. Orang kita biasanya umumnya hadas besar. Dan kita ni diperinci hadas pertengahan. Maka hadas pertengahan ataupun hadas dengan sebab jima', nak jima' balik tak perlu mandi. Tak haram jima', boleh. Yang kata haram jima' belum mandi, ini sekiranya hadas itu haid. Selagi mana tak mandi wajib, haram. Tapi kalau hadas dengan sebab jima', boleh berkali-kali, tak haram. Bukan makna lepas jima' jadi hadas. Maka orang yang berhadas haram jima'. Tak. Itu haram jima' orang yang berhadas besar kerana haid. Jangan silap faham. Sebab ada orang silap faham, dia kata jima' ini selepas jima' kena mandi wajib. Siapa tak mandi wajib, haram jima'. Itu dia tak faham lah. Habis. Yang terakhir, belum, yang ke-10 dulu. Dan ke-10-nya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Lupa sebut, ada dua isu yang pengecualian yang sah niat. Kita sebut isu pertama tadi, suami sah niat bagi pihak isteri. Sah niat apa? Niat mandi. Bagi pihak isteri yang enggan mandi, isteri yang kafirah kitabiah ataupun isteri gila. Ada satu isu lagi, iaitu kanak-kanak yang belum memayyiz. Kalau kanak-kanak yang memayyiz, itu sah diri dia niat. Ada satu isu lagi, isu pengecualian. Biasanya tidak sah. Contoh, kanak-kanak belum memayyiz, ambil wuduk, tak sah wuduk dia. Dia semayang, tak sah semayang dia. Walaupun cantik semayang dia. Contoh 5 tahun, belum memayyiz. Tapi baca Quran dah pandai, semayang dah cantik, maka tidak sah niat sembahyang dia. Dan tidak sah niat wuduk dia. Walaupun kita tata cara wuduk, kita ambil cantik.
Ada satu isu saja yang sah, iaitu dia nak tawaf. Kan kita nak bawa baby tawaf, nak bawa anak kita baru 3 tahun nak tawaf sunat ataupun haji sunat haji. Maka nak tawaf kena ada wuduk walaupun dia belum memayyiz. Maka di sini sah wali dia yang tolong ambil wuduk untuk kanak-kanak sebelum tawaf. Kalau dah dia memayyiz, tak perlu wali. Kerana diri dia sah. Ini belum memayyiz, baru 4 tahun, tak memayyiz lagi. Maka siapa nak tolong angkat ambil wuduk dan dia nak tawaf ni? Ayah dia lah nak bawa tawaf dia ni. Maka pada pekerjaan haji, dia dikecualikan daripada ibadat sembahyang. Maksudnya, sah bagi wali tolong ambil wudukkan anak dia ini dan tolong niat wuduk untuk anak dia. Tolong niat. Baik. Dan ke-10 daripada 11 larangan orang yang berada di dalam hadas besar. Apa dia? Haram dengan sebab haid nifas. Yang ni ke-10 larangan haram dengan sebab haid nifas. Apa dia? Bersentuh sama-sama kulit dengan suaminya. Orang yang ada dalam haid nifas ni tuan-tuan, antara larangan haram yang perlu kita tahu iaitu sentuhan kulit dan kulit. Kalau sentuhan kulit dengan kain tak apa, itu makruh. Ni haram ni, bukan makruh. Mana kawasan yang haram ketika dia haid? Bukan semua badan. Bukan semua badan perempuan kalau haid tak boleh sentuh. Tidak. Ada kawasan yang tertentu sahaja ketika haid haram suami sentuh. Sentuh kulit dia dengan kulit kita. Maksudnya sentuh tangan kita ataupun lengan kita, kaki kita dengan kulit isteri kita. Mana kawasan kulit yang haram disentuh? Baran, ini kawasan. Baran yang antara pusat dan lutut. Ini kawasan di sini yang haram. Kawasan yang antara pusat dan lutut. Maka haram atas isterinya biar suaminya sentuh. Kalau isteri ni tak cegah, suami dia nak sentuh, dia biar, haram kata isteri dia. Suami dia memang haram dah. Ini isteri ni. Maka haram atas isteri biar, yang membiarkan suaminya sentuh, yang berkulit bertemu dengan kulit, tu panggil sentuh. Sentuh mana? Baran, ini anggota yang antara pusat dan lutut. Mana tu? Kawasan pusat dan lutut. Ini dipanggil kawasan yang wajib dikatuk sekiranya perempuan berada seorang diri. Dipanggil aurah perempuan seorang diri. Kalau aurah lelaki seorang diri, hubur dan dubur. Laki ni dia ringan sedikit, kita duduk seorang-seorang tak ada siapa pun. Kalau isteri kita tak apalah, kita dengan isteri tidak ada aurah. Tak ada siapa pun, anak-anak tak ada, siapa pun tak ada di rumah kita, maka kita boleh wajib tutup hubur dan dubur saja. Kalau pakai underwear tu kita cantik dah lah, duduk seorang diri. Kerana yang undang-undang yang wajibnya hubur dengan dubur saja. Ambil kain tutup depan, ambil kain tutup belakang. Sisi itu tak tutup, tak haram. Kenapa? Kerana wajib katuk etika dia ketika seorang diri depan dan belakang. Sisi kiri kanan tak wajib, sunat. Itu isu wajib, isu sunat, isu afdal. Jadi penutupan aurah ataupun uniform kita pakai ni tuan-tuan kena tahu. Dia ada level pahala dan perintah. Ada perintah wajib, kena tahu mana tutup yang wajib, mana tutup yang sunat. Dan mana pula pemakaian afdal. Itu ada 3 ranking pahala yang kita dapat. Tapi kalau kita pakai pakaian setiap hari ni adat saja tuan-tuan, maka tak ada pahala. Kenapa pakai baju nak keluar? Takkan tak pakai baju? Dia kata. Orang kata gila. Tu je dia, bukan kata pakai baju kerana perintah Allah Ta'ala. Kenapa pakai baju ni? Kerana perintah Allah Ta'ala wajib. Kalau ikut aku tak nak pakai, dia kata. Panas-panas ni. Kerana perintah wajib. Ini uniform yang Allah peruntukkan. Allah wajibkan ketika kita keluar, uniform kita di sisi Allah Ta'ala kena tutup. Bagi lelaki hak mana wajib, bagi lelaki hak mana selebihnya sunat.
dan ada pemilihan pemakaian yang afdal mengikut situasi. Baik, kalaulah lelaki ini dia yang wajib ketika dia seorang diri, dia ada wajib ikut situasi lah. Sebab tu kita dah belajar dalam kitab fiqh, lelaki ni ada 3 jenis aurah, 3 kawasan wajib dikatuk mengikut situasi. Perempuan pula ada 4 mengikut situasi. Salah satunya perempuan ini, kalau dia duduk seorang diri, dia tak boleh dia pakai underwear saja. Dia kena katuk pusat hingga lutut. Maksud dia pusat hingga lutut. Pusat tak termasuk, lutut tak termasuk. Cuma kita nak mudah faham, cara-cara kita belajar cara mudah ni, pusat tu pun katuk juga, lutut pun katuk juga. Nak menyempurnakan penutupan yang wajib, kena tutup juga kawasan walaupun sedikit. Tu jadi wajib juga. Katuk sedikit pusat dan sedikit lutut itu wajib. Adapun semua pusat, semua lutut itu dah masuk sunat. Tu dipanggil kawasan wajib, kawasan sunat. Bagi perempuan ketika mana dia haid dan nifas, maka haram dia membiarkan ataupun haram kata suami dia menyentuh kulit dengan kulit. Maksudnya kulit kita dengan paha dia tak boleh. Tapi kalau kulit kita dengan kain, itu tidak dipanggil sentuh. Tak haram, memakruh. Baik. Maka haram atas isteri biar, ini membiar, dia tak laut, tak cegah. Kalau dia cegah dah suami pegang juga, atau haram kata suami. Membiarkan suaminya sentuh barang yang antara pusat dan lutut. Dan haram atas suaminya sentuh barang yang antara pusat dan lutut isterinya sebelum mandi haid dan nifas. Haram tadi dengan tiada berlapik. Adapun berlapik tak haram. Sentuh atas kain dia pakai kain, itu tak haram. Walaupun dah berhenti darah tapi belum mandi, haram juga. Kena tunggu mandi wajib dulu baru tak haram. Ini peraturan ketika haid. Adapun lepas haid dah mandi wajib, tidak ada tempat bagi suaminya. Ke semua badan itu adalah milik suami dia yang tidak haram disentuh. Bahkan ada pahala sentuh itu. Sentuh yang pahala. Inilah yang ini qaul, pendapat yang mu'tamadnya. Ini pendapat mu'tamad, haram. Ada nasib baik, ada dhaif. Ni. Dan kata qil, dan kata sebahagian ulama, tiada haram bersentuh-sentuh barang yang antara pusat dan lutut isterinya masa sebelum mandi haid dan nifas. Hanya yang haram itu waktinya sahaja. Ini pendapat lemah. Tapi bagi orang yang tak tahu, pendapat lemah ni tak boleh. Haram. Dia kena untuk orang yang tahu saja, boleh beramal. Bukan makna, tak apalah. Saya duk pegang dah lama dah. Tak apa ada pendapat lemah. Tak boleh. Pendapat lemah ni untuk orang ahli ya. Untuk orang tahu. Sebab tu qaul mu'tamad, sebab tu mufti ataupun orang yang nak menceritakan hukum, orang tanya hukum kita, jangan kita jawab qaul yang dhaif. Kena jawab mu'tamad, haram. Jangan kita kata, orang tanya kita, isteri saya ni haid, boleh ke nak pegang-pegang kawasan yang bukan kawasan tu? Dia kata, ni pegang di paha aja. Kita kata, boleh. Tak boleh. La yajuzul ifta'u bid-dha'if illa bid-darurah. Haram mengeluarkan fatwa dengan menggunakan qaul dhaif illa bid-darurah, melainkan situasi yang memerlukan sahaja. Tak boleh. Kalau dia mufti, dia tak boleh keluarkan pendapat lemah. Kalau dia orang tanya hukum, dia tak boleh terus keluarkan pendapat lemah. Tak boleh. Pendapat lemah ini eksklusif untuk orang yang tahu sahaja. Bahasa lain, untuk ahli ilmu, dia belajar, dia tahu, untuk diri dia boleh beramal. Banyak pendapat lemah yang kita boleh buat. Dia adalah ilah kenapa haram tu. Kenapa haram? Ilah dia kerana
dia nak mengelakkan daripada wati. Wati itu haram. Sebab yang boleh berisiko membawa kepada jima' dan wati ditutup, dicegah awal oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kawasan itu kawasan yang termasuk larangan oleh Allah ketika haid. Asal dia larangannya nak jima'. Ketika haid larangan yang keras bagi orang ini jima'. Maka perkara yang boleh berisiko untuk membawa jima' juga dicegah. Dia haram. Dan ke-11-nya, haram lagi tiada sah perempuan yang haid dan nifas itu mengangkat hadas masa sebelum berhenti darahnya. Sebelum berhenti darah tu dia niat pun haram, lagi tak sah. Dia niat berpuasa ataupun niat berpuasa ataupun dia mengangkat hadas. Dia mengangkat hadas belum darah berhenti. Haram lagi tiada sah perempuan yang haid dan nifas itu mengangkat hadas bila? Sebelum berhenti darah. Darah tak berhenti lagi, dia dah niat nak cepat. Dia kata sekejap lagi berhenti lah ni, confirm. Memang terlalu dah. Dia berhenti pukul 5, 4.30 tu, dia dah niat awal lagi. Dia dah mandi wajib awal. Lepas mandi wajib, baru darah berhenti. Haram. Dia kena tunggu. Tunggu dulu. Baik, habis tuan-puan, itulah dia 11 jenis larangan ke atas orang yang haid dan juga orang yang nifas. Dia tak sebut dalam kitab kita ni tuan-puan larangan jima'. Setengah kitab lain dia sebut jima'. Kenapa? Kerana ke-10 tu bukan kata jima', tapi pegang kawasan yang pusat dengan lutut. Pegang pun tak boleh. Apatah lagi jima'. Sebab tu dia tak sebut jima'. Setengah kitab tu dia akan sebut direct jima' antara perkara yang haram. Baik, topik baru kita dah berhenti topik besar tuan-puan. Tajuk besar dia faslun fi asbabil hadasi. Tajuk fasal pada membincangkan perkara ataupun perbuatan yang berlakunya hadas, yang jadi hadas kecil. Ada berapa perbuatan kita yang menyebabkan berlaku hadas kecil? Orang panggil tak ada wuduk lah, mudah bahasa kita. Ada berapa perbuatan kita buat wuduk batal, habis wuduk. Kita akan bincang ke datang dalam bulan Ramadan ni tuan-puan. Kita malam saja kuliah duha tetap ada bulan Ramadan ni. Kita akan teruskan. Cuma makan ajalah tak ada. Kalau tempat lain tu kuliah maghrib pun kita berhenti. Tapi kuliah duha bulan Ramadan kita teruskan. Jadi kita akan sambung bulan Ramadan tajuk baru ni. Lepas break ni tuan-puan, kita minum sekejap, kita makan sekejap. Selepas ni kita akan masuk, kita tak baca 2 kitab lagi. Kita sharing bab puasa saja. Kita ambil tajuk-tajuk penting bab puasa, antaranya rukun puasa, kita refresh balik, dan juga perkara-perkara sunat ketika kita berpuasa. Perkara batal tu kita dah selalu sebut tuan-puan. Tahu dah perkara batal puasa ni, dia mudah. Cuma kita nak upgrade kualiti puasa kita, kena tambah apa dia? Kita kena tahu perkara sunat, kena tahu perkara makruh untuk kita tinggal. Itu cara kita nak upgrade kualiti. Sebab perkara yang kita membatalkan puasa itu kita dah tahu. Tak buat dah, perkara haram boleh batal. Tapi perkara makruh kita banyak tak tahu. Dan perkara sunat banyak kita tak tahu. Perkara makruh untuk kita tinggal dan perkara sunat untuk kita buat. Ini cara untuk upgrade kualiti pahala ibadat puasa kita. Barulah setahun ke setahun dia ada peningkatan dan anjakan. Nak tahu anjakan tidak ataupun statik, kena tahu perkara makruh untuk kita tinggal. Perkara haram memanglah kita tetap wajib kena tahu sebab dia boleh membatalkan puasa. Ada perkara haram yang batal, ada perkara yang tak batal puasa.
Tapi biasanya kita dah selalu dah sebut haram yang membatalkan puasa. Cuma kita nak fokus hari ni perkara makruh. Jangan kita banyak buat benda makruh. Kerana tinggal benda makruh itu dapat pahala. Dan dalam masa yang sama kita kena tahu juga perkara sunat untuk kita perbanyakkan. Wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan, kita berhenti awal. Kita minum awal, lepas tu kita masuk awal untuk kita sharing bab puasa.